Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni punya sesi perkongsian, insya-Allah kita akan buat, sharing tentang pasport kejayaan. Okey, siapa yang pernah dah tengok, atau ada pasport kejayaan ni, sebenarnya kita first time dapat masa NLP training Chuang Ho adakan baru-baru ni, bulan 12 hari tu, dan ya fizikal dia rupa beginilah, okey. Okey, fizikal dia rupa begini, macam saiz A5 dan boleh tulis kat dalam dia. Tapi sebenarnya kita pun boleh, dapatkan secara virtual punya pasport yang, ada dekat ELS, dan saya nak tunjukkan malam ni. Malam ni saya nak share, macam mana kita nak gunakan sebenarnya pasport kejayaan ni. Ada di antara kita yang, dah ada pasport ni tapi tak tahu macam mana nak isi kan. Okey, tak tahu macam mana nak isi. So insya-Allah, malam ni kita nak go through. Okay, so first of all, kalau yang tak ada pasport fizikal ni, kat mana sebenarnya kita nak tengok kita punya pasport kejayaan ni? Okay, saya nak share screen Kat mana kita nak tengok? Kita sebenarnya boleh log in ke els.chuangho.net dan kita boleh, siapa yang dah jadi member tu boleh log in lah dengan ID masing-masing, macam kita login ke ibis.chuangho macam biasa. Dan bila kita dah login tu akan ada, nampak tak saya dah share ni tapi macam lambat sikit dia. Okey, nampak kat screen kan? Saya dah share passport to success dekat ELS. Ni bila kita dah login ELS, dekat atas sekali tu nampak ada hot air balloon punya icon. Okay, just klik dekat situ dan akan passport to success. Okay, so passport to success ataupun passport kejayaan ni memang Chuang Ho buat khusus untuk guide kita, bimbing kita dalam kita menjalankan teratur, lebih tersusun dan lebih step by step. Kalau siapa kata tak erti lah macam mana nak mula, macam mana nak buat bisnes Chuang Ho, blur, tak tahu, tak nampak gambaran seperti mana yang kebanyakan kita dah tahu apa nak buat, inilah dia punya step by step. So macam mana kita nak gunakan? First ialah kita dah pergi ke passport to success dekat virtual tu ataupun kita boleh yang iBuku. Okey, kalau yang dekat virtual tu pergi ke atas sekali dan klik step by step dia ada satu persatu ni, kita ikut je lah susunan dia. So kalau kita pergi tengok yang pertama sekali, my success lies in own hands. Maksudnya kejayaan kita sebenarnya adalah terletak pada tangan kita sendiri. Ini adalah siapa yang dah pergi NLP training tu, of course banyaklah yang telah Coach Rizal sharekan dengan kita macam mana kita nak set kejayaan kita sendiri. Okay. Sekejap sebelum tu saya terlupa nak buat sesuatu. Maaf ya. Sekejap. Alright. So bila kita dah, yang pertama sekali ialah macam mana kita nak set kita punya kejayaan. So kejayaan kita memang terletak pada tangan kita sendiri. Apa-apa yang kita define sebagai kejayaan memang solely terhadap kita. Kita punya definisi kejayaan kita tak sama macam definisi kejayaan orang lain. Of course dalam Chuang Ho kita selalu dengar definisi kejayaan sebenar ialah apabila seseorang tu memiliki wang, masa dan kesihatan serentak. Betul? Tetapi sebenarnya kejayaan tu kita boleh buat kejayaan short term atau long term dan sebagainya. Of course dalam Chuang Ho kita memang dapat kecapi ketiga-tiga tu serentak. Tapi apa dia kejayaan yang kita diri sendiri kita nak achieve. Okay, so itu kita boleh fikir dan nyatakan sendirilah. Dan kadang-kadang
kita punya definisi tu berubah-ubah setiap bulan, setiap tahun. Ada definisi kejayaan kita yang pada sesuatu masa tertentu. Jadi kadang-kadang kita dah achieve satu kejayaan tu, kalau kita dapat achieve, kita set another goal for another success pula. Dan kita dah achieve tu, kita buat another goal untuk seterusnya. Sebab janganlah bila kita dah achieve satu kejayaan tu, that's it. Dah lah, dah capai sesuatu. Contohnya, saya tahun ni saya nak achieve 3,200 contohnya. Lepas tu bila dah achieve, dah. Takkan takat itu je kan. Bila dah achieve 3,200, saya nak achieve vice manager pula. Lepas tu bila dah achieve vice manager, apa kita nak buat seterusnya. Okay. So yang ini pun sebenarnya saya buat rasanya immediately masa lepas NLP tu. So apa yang saya cakap success refers to, sebenarnya ini kita tak perlu nak share dengan orang lah, tapi apa yang saya tulis kat sini, apa saya nak bagi contoh, pada saya masa tu kejayaan saya ialah apabila orang sekeliling saya tenang dan gembira. So masa tu saya rasa if saya dapat dapat jadikan orang sekeliling saya tenang dan gembira tu, saya rasa itu adalah satu kejayaan untuk saya. Okay, so bila kita dah ada tulis apa yang kita nak define sebagai kejayaan, barulah kita akan buat dia punya action plan. Macam mana saya nak pastikan orang keliling saya ni tenang dan gembira? Apa yang perlu cukup, okay, dan sebagainya. So itulah baru kita akan buat dia punya action plan dia. Okay. So ini adalah, secara online ni kita boleh tulis. Kita boleh type kat sini. Okay. So kalau dalam buku kita dah tulis, kita tak boleh padam kan. Yang ni kita boleh type. Okay. Seterusnya kita dah define apa dia yang kita nak nyatakan sebagai sebuah kejayaan. Kita pergi terus ke next one. Jadikan kita kena buat mindset kita dalam keadaan ready supaya kita boleh buat action plan untuk kita capai kita punya kejayaan yang kita nak tu lah. Okay. So ini pun tak adalah kita nak go through malam ni. Ini pun sebenarnya adalah satu step juga yang kita perlu buat brainstorming apa yang kita nak, macam mana kita nak sediakan mindset kita. Okay. So menariknya Chuang Ho ni dia memang ajar kita untuk buat apa yang kita nak, kejayaan untuk diri kita sendiri, bukan kejayaan untuk company. Kalau sebelum ni mungkin dekat syarikat-syarikat lain, mungkin dia orang ada buat NLP training juga, mungkin dia ada buat motivation talk juga, dan mungkin dia punya fokus dia adalah untuk macam mana nak jayakan syarikat kita, ataupun macam mana nak jadikan projek kita berjaya. Contohnya projek company tu, so kita kena ubah kita punya pemikiran tu supaya syarikat kita berjaya, syarikat yang kita bekerja dengan tu berjaya. Tapi dalam Chuang Ho ajar kita untuk kita buat ubah mindset dan buat definisi kejayaan kita sendiri, diri kita sendiri. Okey, bukan tentang syarikat punya goal ke apa, tapi tentang kita, diri kita sendiri, apa yang kita nak achieve dalam Chuang Ho, dalam business dan basically in life. Okey, dan macam mana kita nak ubah mindset kita supaya kita dapat achieve. Menarik kan? Sebab kita masing-masing ada tahap yang berbeza-beza, dan kita sebenarnya boleh craftkan kita punya mindset tu based on apa yang kita nak, bukan based on apa yang orang lain nak. Okay? Saya harap jelas lah apa yang saya nak cakap ni. So contohnya macam mana kita nak buat mindset ni, macam mana kita nak jadikan mindset kita ready. Dah cakap dah kat sini. Okay. Sebagai contoh, apa yang kita nak achieve sebenarnya. Dan tanya banyak-banyak kali, 5 kali atau lebih, apa yang sebenarnya kita nak. Okay, dan bila dah tanya banyak-banyak kali tu, ada yang tips orang lain pernah share sebelum ni, saya tengok bila kita list down apa yang kita nak, kita nak, just pilih the top 3 ataupun the best 5 ke. Mungkin kita nak banyak kan, panjang berjela macam-macam kita nak kan, tapi just pilih the top 3 ataupun top 5 yang kita betul-betul nak, dan lepas tu baru kita akan dapat direction ataupun boleh rancang macam mana kita nak achieve benda yang kita betul-betul nak itu. Okay. Okay.
So nampak tadi mula kita dah set apa kejayaan kita, lepas tu kita nak jadikan mindset kita ready. The next one ialah the perfect formula to achieve success. Ini yang ada kat dalam pasport kejayaan ni, katanya the perfect formula untuk kita capai kejayaan ialah 100. Okay, 100 ni maksudnya apa? Maksudnya satu ialah syuangho. Kita kena fokus, okay, fokus dalam bisnes syuangho. Dan zero yang pertama ialah zero fund. Betul kan, dalam kita pertama sekali join syuangho memang tak ada kena bermodalkan apa-apa yang besar, tak ada risiko, zero risk, zero failure. Maksudnya kalau kita rasa first time kita join syuangho sebab nak buat bisnes gila-gila, tapi end up minum kopi share kat orang, tak ada pun orang nak join. Contohnya ada tak apa-apa kegagalan kat situ? Tak ada. Kita dapat minum kopi yang sedap lagi pun. Dan kita punya health kita mungkin akan bertambah baik. Okay, so sebenarnya tak ada failure pun. Okay, dan sebenarnya apa-apa rejection tu pun adalah satu kejayaan untuk kita nak lebih dekat dengan the next kejayaan, kan? Jadi tak ada bebanan. Bila kita tak ada modal, tak ada risiko, kita memang tak terbeban dengan hutang dan sebagainya. So zero yang pertama itulah dia. Dan zero kedua ialah negative thoughts. No negative thoughts. Tiada pemikiran negatif. Siapa yang pernah join training dekat Syuangho, seminar atau pernah hadir ke syarikat Syuangho, jumpa orang-orang Syuangho, kita memang tak ada benda-benda negatif yang kita bawa, kan? Kita selalu diajar untuk fikir, share benda-benda baik saja. Syuangho leaders always smiling, okay, tak pernah marah-marah kita, tak pernah paksa kita buat benda-benda yang kita tak suka, kan? Ke ada tapi kalau ada tu untuk kebaikan kita lah kot, ya. Dan juga bila kita zero negative thoughts, kita mula daripada bawah. Okay, dalam kata pembelajaran. Jadi di mana tahap kita sekalipun, kita ada pangkat besar sebelum nikah, kita dah usia dah lanjut ke, so kalau usia dah lanjut, kadang-kadang kita tak boleh nak dengar cakap orang-orang muda contohnya. Tapi jika upline kita adalah lebih muda daripada kita, ataupun upline kita pangkat dia mungkin lebih rendah daripada kita dari segi apa-apalah, daripada segi family, mungkin upline kita tu adalah anak saudara kita ke, ataupun adik kita ke dan sebagainya, ataupun daripada segi pekerjaan, kita mungkin dulu bos kepada upline kita, tapi dalam Syuangho kita start from zero, kita start from scratch, kita kena unlearn dan relearn. So bila kita dapat apply ketiga-tiga ni, 1, 0 dan 0 ni, kita fokus dalam Syuangho, kita tak ada bebanan apa-apa. Okay, tak ada macam buat hutang ke apa-apa macam Syuangho, memang tak ada. Dan kita start from scratch, kita belajar daripada bawah, insya-Allah kita akan dapat kecapi impian dan hidup yang berjaya lah. Okay, menurut 100 mata formula berjaya ni. Okay, the perfect formula berjaya. Dan juga dekat sini dinyatakan kejayaan sebenarnya terdiri daripada 99% mentality atau mindset kita, dan sebenarnya 1% sahaja kemahiran. So semua orang boleh cipta mindset yang hebat sebenarnya, sebab dia adalah dalam kepala kita. 1% yang kita kena ada iaitu skill daripada latihan, daripada training, hanyalah 1% saja. Jadi sebenarnya semua orang boleh berjaya. Okay, so seterusnya dalam passport to success ni, okay, so apa the first step yang kita kena buat? Kita dah ada goal kita dah tahu apa kita jadikan kita punya mindset dalam keadaan ready, dan kita dah tahu dah apa formula dia. Kita kena fokus, kita kena jangan ada hutang-hutang, dan juga kena belajar daripada asas. So step 1, apa yang kita kena buat ialah kita kena prepare name list. Okay, prepare senarai nama. Okay, macam mana kita nak prepare senarai nama? Inilah kalau orang baru nak join Syuangho, dia akan kata alamak, kalau nak guna produk tu okey lah, tapi kalau nak cerita-cerita kat orang tu
tak reti lah, tak tahulah dengan siapa nak share. Tiba-tiba hidup ni dia seorang je. Tiba-tiba dia tak kenal siapa-siapa kan. Biasa tak dengar macam tu. Biasa. Saya sendiri pun pernah cakap pasal benda ni pada upline saya. Saya ingat lagi the first time dia share, upline saya share tentang marketing plan. One of the first question saya tanya, saya nak cerita ni kat siapa? Saya ni tak ada kawan. Okay, macam mana saya nak cari orang-orang ni? Okay, so Chuang Ho dah cakap dah, step one adalah prepare dulu name list tu. Prepare dulu. Macam mana kita nak sediakan? Nak sediakan ni pun tak terkeluar namanya. Okay. Pertama sekali, bila kita nak buat name list ni, nak buat senarai nama, jangan ada prejudgment. Okay? Jangan buat apa-apa assumption. Jangan buat apa-apa prasangka. Alamak, nak letak nama Siti, tapi Siti ni dia tak suka MLM. Lepas tu Siti ni tak minum kopi. Okay, letak nama Hasnah lah. Alamak, Hasnah ni ada je. Kita punya sangkaan-sangkaan tu. Jangan buat apa-apa sangkaan. Kita ada nama dalam kepala kita, tulis saja. Terus tulis. Sebab nama-nama ni dalam training Mr. Ku cakap hari tu, they are the dots. Okay, nama-nama ni sebenarnya adalah dots saja. Dots banyak-banyak bertebaran kat luar. Dan tugas kita adalah untuk menghubungkan dots-dots tersebut untuk dijadikan rangkaian lah dalam rangkaian kita. Okay, so siapa-siapa punya nama yang terlintas dalam kepala kita tu, rezeki dia orang lah tu agaknya kan. Rezeki dia orang lah nak dipertemukan dengan kita agaknya. Kalau kita bertemu dengan mereka lah. Kalau dia just dalam kepala kita saja, kita tulis saja tapi kita tak buat, kita tak jumpa dengan dia, tak ada rezeki lah kedua-duanya. Okay, jadi kita kena sentiasa buat senarai, jangan buat assumption, jangan buat prasangka apa-apa. Kita kena fikir yang kita perlu menyambung-nyambungkan mereka ni. Dan juga jangan lupa untuk sentiasa kemaskini name list. Esok ada nama baru je, terus tulis. Lepas tu ada teringat je nama baru, tulis terus. Okay? Tulis kat mana? Tulislah dekat dalam, kita kena ada buku nota atau dalam phone ke mana-manalah tempat yang kita nak listkan kita punya senarai tu. Okay? So, soalan keduanya, macam mana kita nak cari nama-nama ni? Sebab tadi tiba-tiba nama tu semua hilang kan, tiba-tiba kita tak ada kawan kan. Okey, cuba kita rujuk pada guide ni. Chuang Ho dah bagi guide 9 grid of connections. Okey, ni adalah sebagai guideline kita. Contohnya daripada segi makanan, macam mana kita dapat makan? Adakah kita masak sendiri seorang-seorang kat rumah ataupun kita pernah beli dekat luar? Okey, so kalau kita pernah beli makanan kat luar, yang menjual makanan tu adalah kita punya prospek. Okay, so tulis nama dia kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu nama dia, kita cakap, akak jual nasi ayam. Kita buat macam tu. Yang penting kita tahu siapa akak jual nasi ayam tu. Okay, so atau kita pernah jumpa orang yang serve kita di buffet punya majlis ke, okay, dekat kedai yang jual makanan, yang jual sekarang kan banyak-banyak online kan, yang jual kek lah, home baker, yang ada jual biskut raya ke apa, itu semua adalah prospek kita. So senaraikan daripada makan yang selalu kita beli air dekat, sebab saya pun sebenarnya adalah prospek kepada upline saya daripada makanan juga, sebab saya tukang jual air kopi. Air kopi yang beliau selalu beli setiap hari dulu. Okay, so jangan lupa untuk senaraikan saja siapa-siapa yang terlintas dalam kehidupan kita bila kita berurusan jual beli makanan. Contohnya, okay, dah penuh dah satu page dengan nama-nama orang yang kita berurusan untuk beli makanan. Okay, yang clothing pula, pakaian. Kita pakai baju setiap hari kan. So kadang-kadang ada yang orang pergi hantar baju kat laundry. So tukang ataupun akak kedai dobi. Okay, letak nama dia kat situ, akak kedai dobi. Atau kalau tahu nama dia, terus tulis. Kalau ada phone number dia, boleh letak phone number sekali. Tapi sekarang kita dah save kita punya number semua dalam phone book kan. So tak perlulah. Ataupun kita nak raya ni kan, mesti ada tailor personal yang kita memang tiap-tiap tahun duk buat baju dengan akak tu je. Kalau dah suka dengan seseorang tailor tu, kadang-kadang kita susah nak tukar tailor lain kan. So kita dah jadi regular customer akak tu. Okay, cuba kita ajak pula akak tu jadi regular customer kita pula. Jadi join kita punya network. Okay, so akak tailor tu pun boleh jadi kita punya prospek.
Siapa lagi? Kalau kita selalu beli baju dekat kedai-kedai tertentu, baju online ke kan, kita prospek orang yang menjual baju dengan kita tu. Okay, sebab dia orang ni buat bisnes kan, dia mesti nak ada improvement dalam kehidupan dia orang juga. So why don't semua orang tu semua adalah kita punya prospek. Okay, nampak tak? Boleh ada idea ke sekarang ni siapa yang kita nak letak dalam senarai nama kita? Ni baru food dengan clothing, baru makanan dengan pakaian. Okay, macam mana pula dengan uh, rumah kita, persekitaran kita, jiran kita? Dah contact jiran sebelah tak? Jiran sebelah tahu tak pasal kita buat Syangho? Jiran sebelah tahu tak kita pakai ubat gigi Green Zee, minum kopi? Kalau belum, itulah dia prospek kita yang terbaik. Sebab apa? Sebab kalau kita order online boleh share postage. Kan kalau tak cukup 500 kita boleh share postage. Kalau dapat free postage lagi best. Lepas tu tak payah nak hantar jauh-jauh. Best kan kalau kita prospek jiran sebelah rumah. Okay, so jangan lupa dengan jiran sebelah rumah. Okay, siapa lagi? Kalau kita duduk apartmen, oh lagilah. Jiran bukan sebelah rumah aja, atas rumah, bawah rumah ada ramai jiran. Okay, Pak Gad, okay, yang hantar tong gas tiap-tiap berapa bulan kat rumah kita, itu pun kita kena sekali-sekala hulurkan kopi ke, kan. Kalau panas-panas tu kita buatlah kopi ais ke ataupun lucun sejuk uish best tu. Kan nanti mesti dia minum uish air apa ni kak? Contohnya kan. Itu dah jadi kita punya prospek. Okay. So siapa lagi? Daripada segi pekerjaan. Kalau kita masih bekerja, uh, rakan-rakan sekerja kita itu semua prospek kita. Bos kita ke supervisor kita ataupun orang-orang bawahan kita pun kita punya prospek. Jangan rasa segan ke apa. Awal-awal tu mungkinlah kita rasa segan. Biasalah tu. Kan dah lah kita tak baru join Syangho. Lepas tu kita macam tak banyak ilmu tentang apa kita nak cakap dan sebagainya. Tapi tuliskan sahaja nama-nama mereka ni. Sebab this is the first step untuk kita nak ke arah kejayaan. Sebab ni kan pasport ke arah kejayaan. Okay, so this is the first step. Kalau kita nak berjalan ke arah menuju kejayaan tu, kita kenalah buat step yang pertama ni. Dia tak ada jump ke terus berjaya melompat tu, tak ada. Dia kena melalui step by step. Tinggal lagi cepat ke lambat je. Okay. Okay. Macam mana dengan relatif, family kita? Kita melainkan kita ni hidup sebatang kara. So biasanya kita mesti ada ibu ayah, okay, ataupun kalau dah kahwin ada ibu ayah mertua, ada adik-beradik, saudara mara, makcik, okay. Dan lah family terdekat daripada yang paling dekat hinggalah ke saudara mara, sepupu sepapat sampailah ke bawah buacang, semua tu adalah daripada relatif kita, keluarga kita. Kalau buat family tree tu rasa penuh, itulah dia kita punya prospek. Okay. Entertainment. Kalau kita selalu pergi, ada yang selalu pergi gym kan. Pergi gym tu yang gym instructor, dia punya personal trainer, itulah kita punya prospek sebenarnya. Okay, kalau kita pergi main golf, kita pergi masjid ke, itulah dia prospek kita. Okay, selalu pergi ke kedai buku dan selalu bertukar-tukar phone ke, okay. So itu kita punya prospek. Seterusnya daripada pendidikan, kalau kita ada anak-anak kecil, okay, ataupun anak sekolah, guru-guru sekolah tu adalah kita punya prospek. Saya pun dah ada seorang downline daripada cikgu tuition anak saya. Okay, daripada kawan-kawan dia punya parents, itu adalah prospek kita juga. Selagi kita kenal orang tu, kita tahu nama dia, kita tahu nickname dia, kita panggil dia apa, itu adalah prospek kita dan kita kena masukkan dalam kita punya senarai. Okay, dan juga transportation. Kalau hantar anak sekolah tu pakai driver bus, kan, bus sekolah, driver bus sekolah tu lah kita punya prospek. Saya cakap ni sebab saya telah pernah diprospekkan oleh driver bus sekolah anak saya. Dia nak prospek saya join dia punya business. So, maksudnya apa? Maksudnya selama je kita tak payah nak rasa segan-segan tau.
Dia ada rasa segan tak masa? Tak, dia selamba je. Okay, so kita pun kena macam tu. Jangan rasa takut ke apa. Yang kalau kita asyik masuk workshop kan, jangan mengeluh. Sebab mungkin mekanik kat workshop tu kita punya prospek. So kalau kita selalu sangat masuk workshop dia, cuba kita buka mulut dan share sedikit tentang apa yang kita buat dalam Syahor ni. Okay. Dan last sekali adalah diri kita sendiri. Kita tengok phone kita ada ramai tak kontak dalam phone kita. Kalau ada ramai, semua dalam konteks kita tu kita dah approach tak? Kita dah bagi tahu tak? Diorang semua tahu ke apa benda yang kita buat? Itu je yang kita kena buat sebenarnya. Kita kena senaraikan nama diorang dan kita tanya, diorang ni semua dah tahu ke apa kita buat? Dah pernah dengar pasal Syahor, pasal kopi, pasal Lingzi? Jika belum, mereka lah prospek kita. Okay? Jelas tak setakat ni? 9.26. Okay. Ada masa sikit lagi. Kalau tak sempat habis ni, kita boleh buat part 2 lah next time Okay. So, harap jelas tadi macam mana kita nak prepare name list. Ada lagi kat bawah ni? Oh, okay. Lepas tu kita kena, okay, macam mana kita nak senaraikan kita punya name list. Ini adalah kalau kita nak buat secara teratur lah. Secara teratur. Kita boleh kategorikan kita punya senarai nama tu kepada yang sangat rapat. Okay, rapat ni macam family kita. Lepas tu ataupun yang dia kata rapat ni macam mesra lah. Okay, mesra tu macam kau free tak esok? Jom aku nak belanja minum kopi contohnya. So kalau orang yang kita boleh cakap macam tu maksudnya kira rapat Lepas tu ada yang long lost friend. Maksudnya kita dah kenal dia lama tapi dah lama tak jumpa. Macam kawan-kawan sekolah ataupun office mate kita kerja dulu. Okay. Dah pernah kenal tapi dah lama tak berhubung. So janganlah tiba-tiba dah lama tak contact tiba-tiba kita contact dia nak ajak minum kopi. So macam terkejut lah kan. So kita kena ada introduction lah sikit. Apa khabar? Okay. Actually I have something to share with you. Boleh tak kita make some time ke contoh Okay. Yang seterusnya kita boleh kategorikan sebagai kenalan biasa. Maksudnya kalau jumpa kita boleh senyum dengan dia tapi kita tak berapa kenal dia ni. Maksudnya dia duduk mana dan sebagainya. Tak berapa kenal. Okay. Dan lagi satu adalah orang asing. Maksudnya kita mungkin kenal dia berjauh macam dia akak Dobi kan tapi dia sebenarnya tak kenal pun kita siapa. Dia anggap kita ni sebagai customer yang yelah kalau ramai customer tak ingat kan. So ataupun kita ni selalu skodeng dia kan berjauh kita stalk dia. Lepas tu tiba-tiba kita nak sergah dia. Okay, kita nak share pasal ni. So ni kira stranger lah. Okay. Jadi siapa-siapa antara yang jatuh di dalam keempat-empat kategori ni kita boleh senaraikan dan juga kita classifykan diorang. Okay. Dan macam mana caranya dengan dekat dalam virtual passport ni kita boleh buat contohnya kat sini Dia buat contoh uncle dia. Uncle ni mesra lah. Okay, apa nak buat? Dia nak cerita pasal business plan contoh. Lepas tu kawan sekolah dia ketua darjah kat sekolah dulu dah lama tak contact kan, so dia kira long lost friend. Lepas tu kita nak contact dia macam jom kita buat gathering kawan-kawan lama contohnya. So apa kita plan nak buat dengan diorang ni. Okay, dan seterusnya. So macam mana kita nak fill up dekat dalam pasport ni adalah boleh fill out kat sini rasanya. Okay. Pergi dekat table of list classification. Okay. Dekat drop down tu. Pergi dekat table of list classification. Lepas tu kita boleh terus tulis dekat dalam kita punya pasport So bila kita dah type dekat dalam ni, the next time kita log in, data tu ada. Okay. Data tu tak hilang. So kalau kita buat-buat betul macam alamak nak kena buat kerja lain lah kan. Tak apa, kita log out saja sebab nanti bila kita log in balik bila-bila kita boleh sambung list tersebut. Okay. Saya punya internet slow sikit. So bila kita nak buat list tu macam saya cakap mula-mula kita tulis dulu dalam kertas kat mana-mana yang kita ingat dekat dalam phone ke. Lepas tu bila kita log in ke dalam ELS Syahor dalam e-learning system, kita buka kita punya pasport kejayaan ni dan kita boleh update senarai nama mengikut kategori-kategori dia. So contoh dia kat sini Contoh
klik dekat sini yang add name list ni, yang warna biru, nampak tak? Okay, so kita letak contoh kat sini. Contohnya kalau dalam buku ni dia tulis ketua kelas sekolah menengah, ketua kelas 6C lah contoh. Katakan kita punya kelas dulu 6C. Ada phone number tak? Kalau ada phone number, tulis dia punya phone number dekat sini. Lepas tu dia adalah kategori kawan lama. Kawan lama yang tak jumpa. So apa kita nak step dia? Kita nak ajak, kita nak belanja kopi CO secawan. Contoh Lepas tu cerita tentang plan 111. Lepas tu klik confirm. Okay. Nanti dia akan keluar dekat sini. Nampak tak? Nama kawan tu dengan phone number dia. Kalau kita ada phone number, letak dekat situ. Kalau sekarang ni kadang-kadang tak ada phone number tapi kita ada Facebook kan. Tak kisahlah, kita letak je details kat sini macam mana nak contact supaya mudah untuk kita terus take action. Okay. Lepas tu dekat sini dah tulis kategori dia long lost friend, maksudnya kawan lama. Dan kalau pergi kat sini, apa next step yang kita nak buat dengan dia? Kita nak belanja kopi secawan. Ni kalau buat full screen nampak lah Okay. So nampak mudah. Okay, cuba buat contoh yang kedua katakanlah kita nak jumpa kita punya makcik Ros. Makcik Ros ni makcik kita lah contohnya. Lepas tu letak phone number dia kat sini. Okay. Contoh. Ni contoh saja So makcik Ros ni dalam kategori family kan. So nak cerita tentang persediaan Ramadan. Contohnya set perut. Kita nak cerita pasal set perut dekat makcik Ros. Contoh So kita plan dah. Kalau kita nak jumpa makcik Ros ni, kita nak cerita pasal apa. Sebab kadang-kadang kita perlu bila kita nak buat apa-apa tu, kalau dah ada poin-poin yang macam ni, mudah untuk kita tak payah nak berfikir setiap kali. Kita tak payah nak berfikir alah nak cakap apa kat dia, nak buat apa, bila semua tak perlu. Okay. Bila kita dah sediakan list macam ni, bila kita nampak makcik Ros nak cakap pasal apa, cerita tentang set perut. Okay, terus contact makcik Ros. Nak cerita pasal persediaan bulan puasa lah, free tak esok? Contohnya. Okay. So dekat sini ada kalau kita dah buat, kita boleh remove lah, ataupun kita nak edit untuk buat the next step yang lain pun boleh. Okay, dekat sini. Alright. So itu boleh buat sepanjang-panjang nanti senarai nama, just add name this saja dan kita akan ada senarai nama yang banyak kat sini nanti. Okay. Ini adalah senarai nama prospek kita. Syahor dah sediakan dah ni. Best kan? Okay. Seterusnya. Okay, saya rasa saya punya masa ni dah dekat habis dah. Okay. So untuk malam ni, insyaAllah saya akan tamat dekat sini. Baru step 1 ni. Step 1 untuk kita nak menuju ke kejayaan ni dalam Syahor kan. First adalah prepare name list. Walaupun dia baru step 1, tapi kalau lepas malam ni, lepas habis sesi ni, cuba kita buat senarai nama. Okay, senarai nama kita mengikut the 9 grid yang tadi saya share tentang orang-orang kita jumpa bila beli makanan, bila beli baju dan sebagainya. Cuba mesti korang tengok banyak sangat nama-nama sebenarnya. Banyak potensi. Banyak prospek yang sebenarnya kita berpotensi untuk approach. Okay, so itu adalah kita punya peluang untuk kita berkongsi tentang Syahor. Dan kebanyakan mereka belum dengar Syahor. Tadi saya jumpa kawan saya, dia pun cakap dalam bertahun-tahun ni, dia hanya kenal kopi CO ni through saya saja. Sebab orang lain, dia kata tak ada orang lain yang dia nampak buat kopi CO atau berada dalam Syahor. So it's a huge market for me kan sebenarnya, dan kepada anda juga. Sebenarnya ramai orang kat luar sana yang memang belum pernah kenal Syahor. Kalau dia orang dah bawa beg Syahor, habis. Sebab anak saya pun cakap,
bila dia pergi sekolah, dia pernah nampak kawan-kawan dia ada beberapa yang bawa beg Chuan Ho. Saya kata alamak melepaslah. Okey, tapi jangan risau sebab ada ramai lagi parents kawan-kawan anak saya yang belum lagi bawa beg Chuan Ho ataupun mungkin dia ada beg Chuan Ho dia suruh kat rumah kan kita tahu. Tapi dengan jangan tunggu dan cepat-cepatlah kita message, tuliskan nama diorang dulu dan apa next step dia kena tunggulah next session, insyaAllah kita akan sambung So sekian saya punya sharing untuk malam ni. Okay. Sebelum tu ada apa-apa soalan tak setakat ni? Saya harap suara saya jelas Saya harap internet saya memberi kerjasama yang baik. Ada orang mesej. Okey, waalaikumsalam. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya. Blur ke? Mana nak dapat pasport ni ke? Ada yang masih tak jelas. Yang saya tunjukkan tadi sebenarnya adalah daripada e-learning system kita yang kita semua ahli boleh akses secara online. Okey. Dan sebenarnya name list tu tak semestinya prospek untuk bisnes. Boleh juga prospek untuk kita nak share tentang health. Okey. Okey, jika tak ada soalan, saya nak stopkan recording ni sekejap sebelum ada orang marah saya. Okey, so saya